Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, untuk hari ini kelas sains 16 Jun 2021. Okey, untuk kelas hari ini kita akan belajar topik baru. Okey, topik baru. Sebelum cuti hari raya itu kita dah belajar tentang benda hidup dan benda bukan hidup. Ingat lagi tak? Ingat. Contoh benda hidup apa? Apa contoh benda hidup? Pokok. Haiwan. Haiwan. Oh, bagus. Kalau benda bukan hidup, contohnya? Meja. Meja lagi. Kursi. Okey, bagus. So hari ini kita nak belajar unit 4 iaitu manusia. Okey, kita semua ni manusia, salah satu benda hidup ialah manusia. Okay, kita semua ialah manusia. Manusia perlu, okey, kita tengok dulu objektif pelajaran kita hari ini. Okey, kita nak belajar apa hari ini? Tentang manusia. Tentang manusia kita nak belajar apa? Okey, dan kita nak belajar untuk mengenal pasti bahagian tubuh manusia. Untuk mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria yang berkenaan. Okey, badan tubuh kita yang berkenaan dengan deria yang berkenaan. Yang kedua, cikgu nak kamu boleh mengelaskan objek mengikut ciri yang dikenal pasti. Seterusnya, untuk menggunakan deria, okey, untuk kenal pasti objek melalui penyiasatan. Okey, kita akan buat sedikit penyiasatan nanti. Penyiasatan ni macam eksperimen lah tentang sains. Okey, dan last sekali menjelaskan dengan contoh penggunaan deria lain sebagai ganti sekiranya satu deria kamu tak dapat berfungsi. Okey, kita ada 5 deria, betul? Ingat lagi kita belajar sebelum ni 5 deria, iaitu deria penglihatan, pendengaran, bau, rasa dan sentuh. Okey. Ini dia deria kita. Okey. Cikgu nak panggil. Okey, tutup mikrofon dulu. Tutup mikrofon semua. Nanti ganggu kawan yang lain. Okey. Cikgu nak siapa sini? Arisa Farhana ada tak? Arisa Farhana ada tak? Tak keluar lagi. Tak ada. Tak keluar lagi, tak ada. Siapa yang ada ni? Cahaya Adlina ada? Ada. Ada juga. Ada Cahaya Adlina? Okey, cuba bacakan satu deria manusia yang kamu nampak kat gambar ni. Ada. Apa? Okey, baca. Nampak tak satu gambar ni? Apa deria kita yang ada kan? Hidung, telinga, mata. Okey, hidung untuk apa? Bau. Untuk bau. Bagus. Okey, next one. Cikgu nak Nur Amni Sofia ada? Ada. Amni Sofia ada? Tak ada. Siapa nak volunteer lah? Siapa? Cuba kenalkan nama kamu dulu lepas tu cakap. Siapa nak cuba? Baca je yang kat skrin cikgu ni. Hana Humaira. Hana Humaira. Okey, teruskan. Kamu nampak apa? Apa deria yang ada kat gambar ni? Rasa. Apa dia? Deria apa? Rasa. 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 Rasa gunakan apa? Rasa. Kamu nak merasa, rasa tu kamu gunakan anggota apa? Deria rasa. Okey, deria rasa anggota dia?
Lidah. Lidah, bagus. Okay, next. Siapa lagi nak baca? Kenalkan nama dulu dan kamu cakap. Diana. Okay, teruskan. Siapa? Diana. Okay, teruskan Diana. Apa lagi yang kamu nampak? Untuk. Apa dia? Sentuh. Sentuh menggunakan Tangan. tangan. Bagus. Okay, next. Siapa lagi nak cuba? Kenalkan diri dulu. Saya. Okay, siapa saya tu? Sofia Maisara. Okay. Sofia Umaira. Sofia Umaira. Salah lah. Okey. Oh, ya ke? Okay, Sofia Umaira. Okay, cuba sebut. Apa lagi yang kamu nampak kat gambar ni? Mata untuk Lihat. lihat. Bagus. Okay, siapa lagi? Saya Rana. Okay, teruskan. Dengar. Telinga untuk dengar. Wah, bagusnya. Lagi, last one. Okay, dengar, bau, rasa, sentuh. Oh, dah semua kan? Dah sebut kelima-lima. Okay, jadi cikgu ulang balik. Mata untuk penglihatan, telinga untuk dengar, hidung untuk bau, lidah untuk rasa dan tangan untuk sentuh. Kita semua manusia diberikan anggota diri yang lengkap dan cukup 5 anggota diri. Okay? Okay, kita nak tengok yang pertama. Lebih details lagi. Yang pertama, penglihatan. Penglihatan ni untuk membezakan yang pertama warna. Okay, kamu kena tengok dengan mata kan? Kalau kamu tutup mata, boleh ke kamu agak dia warna apa? Tak boleh kan? So, kamu perlu lihat untuk bezakan warna, saiz dan juga bentuk. Okay? Warna, saiz dan juga bentuk. Okay. Pendengaran, telinga untuk bezakan bunyi. Bunyi yang mana? Bunyi yang kuat dan juga bunyi yang perlahan. Okay. Kalau kuat macam contohnya cikgu cakap kuat, bunyi ambulans kan? Kalau bunyi van ambulans tu dari jauh kamu dah dengar bunyi, kamu dah tercari-cari kat mana bunyi dia. Sebab dia memberikan bunyi yang kuat. Okay. Okay, ada pula bunyi yang perlahan. Okay, ada juga bunyi yang perlahan. Contohnya muzik-muzik yang slow music ataupun kita bercakap dengan perlahan ataupun bunyi burung, bunyi apa lagi yang perlahan? Kalau bunyi semua jadi apa? Bunyi unggas, serangga kan? Bunyi dia perlahan je. Tapi kamu tak tahu dia kat mana kan? Dia tercari-cari. Okay, bunyi yang perlahan. Contohlah tu bezakan bunyi yang kuat, pendengaran kamu untuk bunyi yang kuat dan juga bunyi yang perlahan. Hidung, bau. Untuk membezakan bau yang wangi dan juga bau yang busuk. Ada bau yang wanginya kamu suka sangat bau tu. Okay? Contohnya bau ayam goreng. Sedapnya bau ayam goreng. Tengah hari ni lapar kan? Ataupun bau minyak wangi. Kan? Bau minyak wangi. Bau yang busuk contohnya bau barang makanan yang dah rosak. Bau apa lagi bau busuk, bau durian ke, ada orang tak suka bau durian, dia kata bau durian tu busuk. Itu contoh lah. Sebab bau ni ada orang dia rasa bau tu wangi, ada orang rasa bau tu tak wangi. Okay, so untuk kamu bezakan bau yang wangi dan juga bau yang busuk. The next one is rasa. Rasa lidah, dengan lidah kamu ni, kita semua ada lidah. Manusia tak boleh tak ada lidah, memang ada lidah. Okay, alright. Untuk membezakan rasa, rasa apa? Rasa manis, rasa masin, pahit, tawar, masam. Okay? Rasa manis tu macam mana rasa manis? Cikgu rasa semua tahu rasa manis. Masin, contohnya ikan masin, telur masin kan rasa masin. Pahit, kopi kan, kopi rasa pahit. Ataupun ubat pun rasa pahit. Ada setengah ubat ada rasa pahit. Tawar, contoh tawar apa? Macam air masak air kosong
Rasa tawar je, dia tak ada rasa. Dia rasa kan. Ataupun masam. Masam ni macam mangga ke, okey. Asam jeruk ke, tu rasa dia masam. Jadi kamu kan, sebenarnya lidah kita ni dia ada dibahagikan dengan beberapa bahagian untuk membezakan, kamu boleh bezakan rasa-rasa ini. The last one, menggunakan tangan untuk kamu sentuh, untuk bezakan kasar. Macam mana kasar? Permukaan dia kasar macam kulit kayu tu kan, kulit kayu tu kasar. Ataupun batu bata kan permukaan dia kasar. Licin, macam tangan kamu, sentuh tangan kamu. Okay, itu licin. Lembut, macam roti, kamu sponge, kamu sentuh dia, kamu picit dia lembut. Kalau keras, contoh dia macam apa? Macam meja, kamu picit dia tak boleh tu, sama dia tu keras. Cuma kita punya deria rasa. Ada, setiap deria rasa ni ada kegunaan dia yang tersendiri. Okay. Alright, ni contoh. Cikgu ada beberapa gambar dekat skrin ni. Cikgu nak, boleh tak siapa seorang terangkan apa yang kamu dapat, yang kamu tahu tentang gambar ni menggunakan deria kamu. Okey, cikgu bagi contoh yang pertama, minyak wangi ni. Okey, minyak wangi ni botol dia keras. Walaupun dia keras tapi permukaan dia licin. Dia licin. Kemudian kalau kamu sembur minyak wangi ni, dia bau wangi. Okey, dia ada bau yang wangi. Lepas tu kamu boleh nampak menggunakan penglihatan kamu, dia warna dia, minyak dia tu warna kekuningan, berwarna dia, botol dia warna putih jernih. Okey, kamu guna penglihatan kamu guna tangan kamu guna bau. Minyak wangi boleh rasa ke tak? Boleh. Jadi kamu janganlah rasa. Boleh dengar ke? Tak boleh dengar. Tak boleh. Okey, boleh tak terangkan kepada cikgu macam tu? Boleh? Boleh? Okey, gambar yang kedua, cuba tengok gambar kedua ni, gambar buah apple. Okey, apa boleh terangkan? Cikgu, contoh penerangan macam tadi. Apple tu bentuk dia apa, warna dia apa, rasa dia apa. Siapa? Rasa. Cuba kamu perkenalkan diri dulu dan kamu bercakap seorang. Putri Raihana Anisha. Raihana, okey, cikgu tengok sebelah sini. Putri Raihana, okey teruskan. Rasa. Rasa apa apple ni? Masa manis. Masa manis. Bentuk dia? Bulat. Bulat. Warna dia? Hijau. Hijau. Permukaan buah apple tu? Permukaan dia kasar ke licin? Licin. Licin. Okey. Dia ada bau tak buah apple? Putri Raihana, buah apple ada bau tak? Ada bau. Kamu boleh dengar ke buah apple ni? Tak boleh. Tak boleh. Juga. Okay, the last one. Gambar yang ketiga ni. Tihani, ada Tihani kat sini? Ada. Okay, Tihani, cuba cerita tentang gambar yang ketiga ni. Ada. Ini makanan yang dah berbulat. Okay. Dari segi warna dia, apa warna yang kamu boleh nampak? Hijau. Kenapa dia jadi hijau-hijau tu? Sebab dia dah rosak. Okey, dia ada bau tak kalau makanan yang dah rosak ni? Dia ada bau? Bau apa? Busuk. Kalau kamu sentuh dia keras ke dia lembut? Keras. Keras, mungkin dia keras. Kadang mungkin juga dia lembut kan sebab dia dah lembek dah kan. Boleh kamu dah tak boleh rasa lah kan sebab nanti kamu sakit pula kan kalau kamu rasa. Okey, itu contoh-contoh gambar. Inilah kamu kena tahulah kalau pergi rumah kamu ada bahan-bahan, kamu mainlah contohnya kamu ambil satu barang.
Contoh cikgu ada unicorn, patung unicorn. Pembukaan dia licin, dia ada bunyi tak? Ada bunyi. Boleh bau. Warna dia, tengok warna pink, warna apa? Kuning-kuningan. Okay, so kamu boleh tengok. Menggunakan deria kamu. Okay, boleh? Faham? Okay. Okay, sekarang cikgu ada satu gambar ni. Okay, cikgu ada gambar ni. Gambar ni tentang kita manusia. Okay, semua kita ialah manusia. Okay, manusia ni kita berbeza antara satu sama lain. Okay, setiap manusia ialah berbeza antara satu sama lain. Okay, apa akan jadi jika kita kehilangan satu deria kita? Contohnya kita kehilangan deria penglihatan. Kenapa ni open? Apa perlu kita lakukan? Buta. Okey, kalau kita buta, apa kita perlu lakukan? Pakai cermin mata. Kalau kita masih ada penglihatan yang mungkin dia kabur, dia tak boleh nampak tu, kita boleh menggunakan cermin mata supaya penglihatan kita lebih terang, dia tak terlampau kabur. Tapi kalau buta, okey, kalau kita buta langsung kita tak boleh nampak dah, tak boleh dah, pakai cermin mata pun dah tak boleh. Kita boleh menggantikan menggunakan tongkat, kan, tongkat untuk kita rasa, kita gunakan kita punya deria yang lain ni untuk melihat macam mana kita cakap, untuk rasa. Maksudnya kalau kita tahu rumah kita, contohnya kita dalam rumah, kita tak boleh lihat. Okay, tapi kita tahu kedudukan dia kat mana. Jadi kita gunakan, ada orang kita dia guna tongkat tu, jadi dia gunakan sentuhan dia, menggunakan tongkat dia untuk tahu apa yang ada di sekeliling dia. Okay, selain daripada tu, katalah dia tak boleh mendengar. Okay, kita tak boleh dengar. Ada orang, dia tak boleh dengar. Kita cakap kuat-kuat pun dia macam bagi dia suara tu perlahan. Okay, jadi apa kita perlu lakukan? Apa kalau kita tak dengar, apa perlu kita lakukan untuk baiki keadaan tu? Isyarat. Bagus, kita guna bahasa isyarat. So bahasa isyarat kita cuma perlu penglihatan kita, kan. Walaupun kita tak dengar tak apa, tapi kita boleh lihat. Jadi kita boleh belajar bahasa isyarat. Selain daripada itu, kita boleh menggunakan alat pendengaran. Alat pendengaran ni macam earphone, tapi dia tak ada wayar lah, dia letak di telinga. Alat, kita panggil dia alat pendengaran dia. So nanti kita akan boleh dengar dengan baik. Kalau kita tak ada tangan? Kita boleh ganti menggunakan tangan palsu, ataupun kita boleh guna apa? Kan, kita boleh guna tangan palsu untuk menggantikan tangan kita yang dah tak ada. Tapi bau boleh ke? Boleh ke ganti apa-apa benda lain? Kalau kita tak boleh bau, ada tak alat lain yang boleh ganti alat bau? Boleh kan, setakat ni cikgu tak ada. Mungkin ada, tapi setakat ni jarang lah. Kalau orang tak ada bau, dia tak ada bau lah. Okay, next. Okay, siapa kalau ada yang ada buku teks, kita boleh buka surat 35. Surat 35 kalau ada buku teks. Kalau tak ada tak apa, tengok dulu di skrip. Cikgu dah sediakan ni. Okay, jadual tu dah siap. Kita buat Di dalam jadual yang bawah ni. warna pink, Kita nak buat jadual pengelasan ni. Kalau kita kat kelas ni, kita boleh buat eksperimen dekat kelas, seronok sangat. Okay, tanah liat. Tanah liat ni, cikgu baca dulu langkah-langkah dia. Kenal pasti ciri-ciri objek di atas. Ciri-ciri tu apa? Ciri tadi tu lah dia punya, kalau macam sekarang kita tengok sama ada dia lembut atau keras. Asingkan objek tersebut kepada kumpulan objek lembut dan keras. Kemudian lengkapkan carta pengelasan seperti di bawah. Okey, untuk objek lembut, dia dah bagi satu contoh tanah liat. Apa lagi objek lembut yang lain dalam gambar ni? Apa lagi objek yang lembut? tanah liat. Okey, tanah liat dah siap. Yang kedua apa?
Kekecauan, betul. Tulis kekecauan tu dekat bahagian tanah lembut. Okey, tulis dekat bahagian tanah lembut. Kekecauan. Okey, dah tulis? Ayah dia tak pandai buat. Okey, tulis kat kertas yang kamu dah tulis tadi. Tak Okey. Spy. Okey, yang seterusnya ialah sponge. Okey, tulis sponge tu di bawah ni. Okey, tulis. Kekecauan. Okay, tulis kekecauan dan juga sponge. Tulis sekarang siapa yang dah siap jadual tu, daftar pengelasan tu boleh buat sekarang. Okey, tulis kekecauan dan tulis sponge di bahagian lembut. Dah siap. Bagusnya. Okey, kita tunggu kawan yang lain dah siap ke belum? Dah siap. Dah siap. Okey, dah siap. Okey, kita pergi ke bahagian yang seterusnya, bahagian yang objek yang keras. Apa objek yang keras yang ada kat atas tu? Loceng. Lonceng, bagus. Tulis lonceng. Loceng. Buli, tulis buli. Buli. Dan whistle. Okey, tulis ketiga bahan tersebut. Okey, tulis ketiga-tiga objek tersebut. Lonceng, whistle dan juga buli. Siap. Bagusnya. Okey, dah siap tugasan yang pertama. Siap dah semua? Semua siap? Okey, bagus. Okey, tugasan yang kedua. Okey, kita tengok tugasan yang kedua. Mari kelaskan rasa. Kelaskan objek berikut mengikut ciri yang dikenali menggunakan deria rasa. Macam tadi, keras lembut kita guna deria sentuh. Okey, deria sentuh. Sekarang ni deria rasa. Okey, untuk kategori manis dan juga masam. Okey, manis dulu. Apa ni bahan yang manis? Okey, tulis gula-gula tu kat sini. Tulis gula-gula tu kat sini, tak manis. Tembikai. Okey, bahan yang kedua. Apa lagi bahan yang manis? Tembikai. Tembikai. Kita tulis tembikai dahulu. Ni tembikai. Ini tembikai. Kita tulis dulu kat sini. Tembikai. N. T-E-N. Madu. Tembikai. Okey, tulis dulu perkataan tembikai. Seterusnya, madu. Cikgu dengar siapa sebut tadi? Madu. Okey, madu manis. Okey, tulis madu dulu. Okey, dah tulis madu. Dan yang terakhir, aiskrim. Okey, tengok gambar aiskrim tu. Okey, tulis perkataan dia. Adik tu kat sini. Lagi ke kak?
Okey, siap. Masam kita. Dah siap. Okey, untuk masam pula, apa bahan objek yang masam dekat gambar ni? Cuka. Yang pertama, cuka. Okey, bagus. Tulis cuka. Cuka tu yang gambar macam botol tu. Okey, tulis perkataan cuka kat situ. Limau. Okey, seterusnya selain cuka, apa yang masak? Mango. Mangga muda. Okey, tulis gambar. Ada gambar mangga ni, tulis perkataan mangga muda. Okey, tulis mangga muda. Dekat gambar mangga tu. Okey, tulis perkataan dia dekat bawah masam. Asam gelugo. Asam gelugo pun masam. Okey, tulis perkataan asam gelugo. Limau. Okey, tulis dulu perkataan dia. Dan last sekali limau. Betul, tulis perkataan limau dekat bahagian masam. Siap semua? Iya. Okey, bagusnya. Siap. Okey, jadi siap dah tugasan kita. Okey, cikgu nak tanya, siapa tahu asam gelugo tu apa? Tahu. Ha, Tahu. lepas tu macam mana kamu tahu rasa dia masam? Asam gelugo ni sejenis buah. Buah dia ni memang sangat masam. Saya tengok boleh makan. Google. Kita potong hiris-hiris, kita keringkan, jadilah asam Saya tengok Google. Ibu-ibu kamu masak. Okey? Ini cuka. Cuka ni pun sama macam air masak, tapi dia tak rasa macam air masak, dia masam. Dia guna untuk masak. Dalam masak, kadang kamu minum pula, kau tengok tulis cuka. Warna jernih, boleh minum. Okay, ini cuka dan juga asam gelugo. So, habislah kelas kita pada hari ini. Kamu dah dapat kenal pasti bahagian tubuh berkaitan dengan dia. Kamu dah buat pengelasan objek ikut ciri. Kamu dah buat penyiasatan dan kamu dah jelaskan dengan contoh penggunaan deri lain sebagai ganti sekiranya satu deri yang tak dapat berfungsi. Kalau kita tak ada mata, kita perlu buat apa? Kita tak dapat lihat dengan jelas, apa kita perlu buat? Pakai cermin mata. Pakai cermin mata. Okey, cikgu bagi satu contoh situasi. Kalau waktu malam, tiba-tiba blackout rumah kamu. Gelap semua. Apa kamu buat? Kamu tak nampak ni. Kamu nak cari. Ambil Okay. taufan. Macam mana kamu nak cari torchlight tu? Kamu tak nampak ni. Macam mana kamu nak cari? Kamu tak nampak ni. Macam mana kamu nak tahu bilik kamu kat mana, dapur kat mana? Kenapa? Kamu guna tangan kan, sentuhan kamu sentuh cari dinding. Oh ini dah sampai kat bilik. Kamu baru dapat. Jadi sebab kamu tak tahu, kamu usaha untuk menggunakan diri kamu yang lain untuk mencari sesuatu, untuk selesaikan masalah tu. Okey, boleh faham dah semua? Boleh. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Boleh faham. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Ada. Okey semua, faham semua? Okey, kalau dah faham semua, cikgu rasa itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Okay, Assalamualaikum. Bye semua. Waalaikumsalam. Okay. Bye semua, sama-sama. Terima kasih cikgu.